Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan tengok bab 11. Okey, bab 11 ni melibatkan bintang dan galaksi dalam alam semesta. So, untuk bab ini kamu akan belajar apa itu bintang. So, dan bagaimana bintang itu membentuk galaksi. Pernah terfikir tak macam mana kita boleh ada? Dengan kata lain, macam mana bumi kita boleh ada? Macam mana sistem solar yang kita berada ni boleh ada? Okay, so fun fact sikit, sistem solar ni sebenarnya part of satu galaksi yang dipanggil Milky Way. Sebenarnya kita cuma satu dot dekat hujung Milky Way tu. Kalau kita tengok gambar Milky Way tu ada banyak sangat macam dot yang lain lah. Setiap satu dot tu melambangkan satu planetary system. So planetary system yang kita tengah duduk sekarang ni ialah solar system. Setiap satu planetary system akan ada satu atau dua bintang yang menjadi center of the system lah. Kita punya sistem, kita ada matahari. Kita cuma ada satu bintang sajalah. Kat dalam angkasa ni ada banyak sangat benda. Ada batu-batu, ada habuk, ada meteor. Semua tu dia akan berlanggar-langgar sesama dia. Dan bila kita dekat angkasa lepas ni, semua benda berat. Bila berat, daya yang memainkan peranan paling besar ialah graviti. Bila sampah-sampah dekat angkasa lepas ni mula berlanggar dengan each other, dia akan bercantum. Bila dia bercantum, dia akan mula ada graviti yang tersendiri. Dan bila ada graviti, maksudnya dia akan menarik benda-benda lain untuk bercantum dengan dia juga. Bila dia bercantum, graviti makin besar. Bercantum lagi, graviti makin besar. Sampailah satu tahap, bila dia dah cantum banyak sangat benda, dekat tengah-tengah, dekat core tu akan ada pressure yang sangat tinggi. Apa berlaku? Bila pressure sangat tinggi, akan ada satu fenomena yang dipanggil nuclear fusion. Yakni bila hidrogen dengan hidrogen bercantum untuk menjadikan helium. Bila bercantum ni ada macam satu explosion lah. So explosion ni mengeluarkan cahaya. So apa yang berlaku dengan matahari kita sekarang, dekat dalam core matahari tu sentiasa berlaku nuclear fusion yang menyebabkan matahari kita bercahaya dan menyinari seluruh solar system kita ni lah. Sistem solar kita ni ada 8 planet dan satu dwarf planet. Cara dia terbentuk sama juga. Sampah-sampah dekat dalam angkasa lepas ni berlanggar-langgar. Lepas tu dia terbentuk satu bongkah lah. Beza planet dengan bintang ni ialah planet ni dia takkan ada nuclear fusion dekat dalam tu. So pressure dekat dalam core tu tak tinggi mana lah. Dia ada graviti dia yang tersendiri, tapi dia tertakluk kepada graviti yang lain. So macam contoh bumi, kita ada daya graviti kita sendiri, sebab tu kita ada bulan yang mengelilingi kita. Tapi at the same time, kita tertakluk kepada graviti matahari. Dalam konsep antara bumi dengan matahari, bumi keliling matahari sebab matahari ada dia punya graviti yang tersendiri. Tapi matahari tak adalah mengelilingi mana-mana objek yang lain sebab tak ada objek lain yang terdekat yang ada daya graviti yang lagi besar untuk matahari ni keliling. Kita in terms of mana solar system kita bergerak dalam galaksi Milky Way tu lah. Tapi cara bergerak tu bukan berdasarkan graviti. Ada satu teori tu mengatakan yang sistem solar kita ni mengelilingi black hole. Saya tak sure pun kesahihan benda tu sebab memang ada black hole yang dekat dengan kita. Tapi sama ada black hole tu dapat mengeluarkan graviti yang cukup kuat untuk menyebabkan kita mengelilingi dia atau tidak tu saya tak sure. So, setiap planet ni dia ada dia punya ketumpatan dia sendiri, dia ada berat dia sendiri yang menjadi faktor sama ada dia ni dekat dengan matahari atau jauh daripada matahari. Mungkin kita pernah ada dulu planet yang rapat, yang end up berlanggar orbit dia, tapi sekarang ni sistem solar kita functioning well sebab setiap planet tu ada dia punya ciri-ciri yang tersendiri yang menyebabkan dia hanya stay pada orbit dia sahaja. Terus kepada maksud galaksi. Okey, ini yang kamu kena fikirkan. Apa yang berlaku ialah macam mana galaksi terbentuk. Kita nak tengok juga di manakah sistem suria kita terletak.
bagaimana pembentukan dan kematian bintang berlaku, bagaimanakah bintang-bintang di angkasa berbeza antara satu sama lain. Okey. So ini kita akan tengok bagaimana gambarannya kita punya universe, kita punya alam semesta kita. So alam semesta tu dia, andaian saintis adalah dia terbentuk daripada letupan supernova. Bagaimana saintis nampak? Sebab daripada bumi guna teleskop Hubble teleskop, kita boleh nampak gambaran letusan supernova tu. So daripada letusan supernova, okay, ataupun letupan dia asalnya dia kata yang paling besar adalah disebut sebagai Big Bang teori. Okay, so letusan itulah yang memusnahkan, yang menghasilkan debu-debu kosmik, yang mana debu-debu itu yang membentuk planet-planet dan bintang-bintang. Okey, dia wujud daripada tarikan graviti yang mengumpul debu kosmik tu sehinggalah dia menjadi satu teras yang padat. Okey, ini secara teorinya. Dan galaksi itu maksudnya gumpalan-gumpalan bintang tu juga secara teorinya boleh berlanggar dan menyebabkan satu letupan yang kuat di angkasa. Okay. So secara evolusinya, so terbentuklah galaksi-galaksi yang lebih kecil seperti Bima Sakti. Okay. Ini gambaran Bima Sakti kita. Yang ni. Okay. Video ni kamu boleh juga tengok di mana? Di dalam YouTube untuk lebih jelas apa lagi yang berlaku gambaran. Tapi banyaklah video-video tu yang combination, yang penerangan dia ada yang kata secara teori sahaja. Dan ada yang ditambah. Okay. So, bumi dan angkasa lepas ni terbentuk daripada letupan supernova. Kalau yang first tadi teacher cakap, andaiannya ialah teori Big Bang. So, supernova adalah satu letupan yang kuat daripada bintang bersaiz besar. Okay, masih dengar suara teacher jelas Okey, letupan yang besar ini adalah berpunca daripada saiz bintang yang sangat besar. Nanti kamu akan belajar saiz bintang yang macam mana menghasilkan letupan supernova. So, letupan tu dia menghasilkan tenaga yang kuat, tenaga cahaya dan tenaga haba. Okay, so matahari merupakan salah satu bintang. Okay, bagaimana saintis tahu tentang supernova tu? Okay, dia dapat lihat dengan menggunakan teleskop yang berada di bumi. Itu teleskop yang paling besar digunakan oleh NASA adalah di Hawaii. Sebenarnya teleskop tu saintis akan sentiasa merekod perubahan pada alam semesta dan dia kaji imej-imej yang terhasil. So kita juga ada teleskop yang dihantar ke angkasa dan teleskop itu akan menghantar imej ke bumi. So bumi akan, kita di bumi ni tafsir lah apa objek-objek yang ada pada angkasa lepas tu. So kita akan tengok bintang dan galaksi dan alam semesta yang mana kajian astronomi adalah
kajian yang mampu menunjukkan kita keindahan dan keluasan alam semesta ciptaan Tuhan. So galaksi itu apa? Galaksi adalah himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang, gas, debu dan juga habuk. Okay. Galaksi itu adalah himpunan jutaan bintang. Dan galaksi itu wujud dalam pelbagai bentuk iaitu berpilin, elips dan tidak seragam. Okey. Berpilin yang macam ni. Ni berpilin. Okey, elips yang begini. Dan ini tidak seragam. Okey, ni tidak seragam. Okey, ataupun ni daripada buku teks, rujukan buku teks. Okey, contoh berpilin yang dikenal pasti oleh saintis adalah Andromeda dan Bima Sakti. Elips saintis jumpa dan beri nama Ursa Major dan Messier 87. Tidak seragam, Magellan kecil dan besar. Okey, so Bima Sakti adalah galaksi berpilin sederhana di mana kita punya sistem suria terletak di cabang di hujung ni. Okey, di salah satu cabang berpilin Bima Sakti. So bila kita di hujung, dari bumi kita akan nampak gambaran jutaan Bima Sakti tu. Sebahagiannya kita nampak. So Bima Sakti terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang dan termasuklah matahari yang berada dalam kita punya sistem suria. Okay, kita ada kecil je kat sini ujung ni. Okay, secara gambarannya sistem solar kita. So gambarannya ni 500,000. Ni gambaran daripada ISS. Nampak hujung, sebab kita berada di hujung kan, kita nampaklah gambaran galaksi kita. Okay, ni galaksi Bima Sakti. So kita punya solar system ada kat sini. Okey, matahari kita kat sini. Ini gambaran saja. So kita ada 8 planet. Kenapa dipanggil terrestrial? Dia dibina oleh batuan. Terasnya terdiri pada batuan. Okey, yang ni kamu akan belajar lagi bab 12, okey? So, kita sambung dengan latihan buku. Lengkapkan jadual berikut tentang objek-objek angkasa. So, buka buku masing-masing. Kita buat sama-sama terus. Bila kamu buat terus dengan teacher, so tak perlulah nak buat kerja lain kan petang ni kan. Terus buat terus. Okey, yang pertama terdiri daripada semua benda yang wujud di sekeliling kita. Okey, semua benda yang wujud di sekeliling kita ni kita panggil apa jawapannya? Alam semesta. So yang pertama adalah alam semesta. Okey, alam. Cantik je, tak cantik Himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan gas, habuk dan debu. Okey, kita panggilnya adalah galaksi. Okay. Satu galaksi berpilin sederhana besar terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang.
Okay, nama dia adalah Bima Sakti. Okay. Awan besar yang terhasil daripada debu dan gas hidrogen dan helium. Okay. Ini adalah nebula. Kita akan tengok nebula. Okay. Berbola gas yang panas dan menghasilkan tenaga sendiri. Itu adalah bintang. Okey, terletak di dalam galaksi Bima Sakti terdiri daripada matahari dan 8 buah planet. Ini sistem suria. Kenapa kita panggil sistem suria? Sebab planet-planet ini mengelilingi matahari. So dia nampak sebuah sistem di situ. Okey, seterusnya kita tengok bawah kita ada galaksi, jenis-jenis galaksi. So namakan jenis-jenis galaksi tersebut. Okey. Ini adalah elips. Okey. Tak seragam. Dan yang ni berpilin ataupun pilin saja. Okey, berpilin. Rajah 2 menunjukkan sejenis galaksi. Namakan galaksi tersebut. So galaksi yang kamu belajar hanyalah Bima Sakti. Yang lain kamu sebagai contoh sahaja. So galaksinya adalah Bima Sakti. B. Tentukan kedudukan sistem suria. Di mana sistem suria kita dalam galaksi ni? Okey, sistem suria kita terletak di cabang di tepi. So di kawasan M. Okey. Agak-agak kurang lah kan? Macam mana kiamat tu akan berlaku nanti? Kat Quran dah tulis, dah describe lah macam mana keadaan waktu kiamat tu. Tapi pernah korang fikir tak, okey, apa insiden-insiden yang boleh menyebabkan kiamat ni berlaku? Ada tak antara korang pernah terfikir sebab matahari mati? Matahari ni dia center untuk kita punya planetary system. Dialah yang mengeluarkan energi kepada kita. Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Pernah terfikir tak, kalau matahari mati, apa jadi pada kita? Matahari ni dia sejenis bintang. Dia dilahirkan bila ada kumpulan-kumpulan barang dekat angkasa lepas ni bercantum dan lama-lama dia jadi bintang lah bila ada nuclear fusion berlaku, keluarkan energi-energi yang tertentu. Terlahirnya matahari ni disebabkan oleh kumpulan-kumpulan batu, habuk-habuk, meteor yang ada dekat angkasa lepas ni berkumpul dan ada graviti dia yang tersendiri. Berlakulah nuclear fusion dekat dalam tu disebabkan pressure yang sangat tinggi dekat dalam core. So bila nuclear fusion ni berhenti, matahari kita dikatakan waktu tu dying lah. Dia dah tak ada sumber kehidupan dah. Ciri-ciri yang ada dekat matahari ni, kehidupan matahari sekarang ni sebagai satu bintang, selepas ni akan fasa menjadi red giant. Dia mengembang sebab ketumpatan dia kurang. Ketumpatan dia kurang sebab kat dalam tu dah tak ada lah benda-benda yang high power ni berlaku. So dia mengembang, lepas tu lama-lama dia jadi kuncup. Jadi kuncup sebab semua energi dah habis, dah dikeluarkan dah. Bila dia kuncup, itu yang dinamakan white dwarf. So daripada sini, apa-apa bintang yang menjadi white dwarf ada dua haluan lah. Bila dia menjadi white dwarf, dia dah berhenti mengeluarkan cahaya, dia berhenti mengeluarkan haba. Bermaksud dia jadi satu bintang yang sangat sejuk. Sama ada dia stay jadi bintang yang sangat sejuk ni, white dwarf ni, ataupun selepas tu disebabkan fenomena-fenomena lain dia menjadi supernova. Dan bila satu bintang ni dah berlaku, dah lalui fasa menjadi supernova, dia akan menjadi black hole. Tapi sebab matahari kita ni disebabkan ciri-ciri
matahari kita ni, saintis mengatakan the last stage of our sun is white dwarf lah. Apa efeknya pada kita bila matahari kita menjadi white dwarf? Kita akan kehilangan sumber cahaya, kita akan kehilangan sumber haba. Bumi ni akan jadi sangat sejuk, bumi ni akan gelap. Takkan ada waktu siang lagi pada waktu ni. Saintis ada buat calculation lah berdasarkan bila diorang tenung matahari tu, okay, dia dapat anggarkan berapa sebenarnya umur matahari kita. Dan daripada situ juga dia boleh anggarkan berapa lama lagi matahari kita nak maintain sebagai satu bintang yang hidup. Sebelum matahari kita nak bertukar menjadi red giant, mengambil masa berbilion-bilion tahun lagi lah. Kalau nak kata kiamat terjadi disebabkan kematian matahari, dia punya chances tu sangat low lah. So apa yang kita faham tu berdasarkan apa knowledge yang kita ada sekarang lah. Boleh jadi je 10-20 tahun akan datang, saintis kita ada knowledge yang baru, menjadikan calculation baru berdasarkan pemerhatian ke atas matahari kita. Mungkin dia kata, oh tak, matahari kita cuma tinggal 10-20 tahun je untuk hidup. Kita tak tahu. Sekarang ni ada banyak sangat aktiviti yang ada dekat matahari tu. So macam lalu orang tengok kata, oh ada solar flare. Lepas tu solar flare ni bermaksud macam daripada core keluar satu macam volcano lah. Lepas tu volcano tu diabsorb oleh tempat-tempat lain dekat dalam matahari tu sendiri. Sekarang ni masih banyak lagi aktiviti solar flare ni yang berlaku, menunjukkan yang nuclear fusion tu masih aktif lagi lah. Bila solar flare tu kita dah tak nampak sangat, maksudnya matahari kita dah nak dying lah kot. Matahari ni dia punya tenaga dia sendiri kan. Tenaga tu dia keluarkan kepada planet-planet lain yang mengelilingi dia ni dalam bentuk cahaya dan haba. Lagi dekat sesuatu planet tu dengan matahari, lagi banyaklah energi yang dia dapat. Tapi bila makin jauh, makin kurang cahaya dan haba yang planet tu dapat. So dikatakan kita punya keberadaan planet kita ni paling ideal sekali lah. Kalau measure kat Pluto tu ada je tenaga cahaya dan haba tu sampai, tapi sangat-sangat sikit lah. Nanti kamu akan tengok dia merupakan di kawasan mana. Okey. Nanti teacher akan ulang balik, teacher akan record balik video penerangan ni untuk kamu tonton, okey? So ini berdasarkan buku teks kamu, ini adalah secara gambaran keseluruhan kita hidup bintang. So bintang tu bermula daripada nebula dan dia membentuk bintang yang berbeza saiz. Bila bintang ini berbeza saiz, perkembangan dia membentuk juga saiz yang berbeza. Dan bila dia mati pun dia membentuk objek yang berbeza di angkasa lepas. Okey, kita tengok dulu kelahiran bintang. Bintang lahir daripada nebula. Apa itu nebula? Ini gambaran nebula pada angkasa. Adalah awan besar yang terdiri daripada debu dan gas-gas seperti hidrogen dan helium. Okay, gas-gas seperti hidrogen dan helium. So, apa yang berlaku dalam gambar ni? Gas-gas itu ditarik oleh daya graviti yang kuat, menyebabkan gumpalan gas mengecut, termampat dan membentuk teras. Okay, membentuk satu teras. Teras itu semakin kecil, semakin padat akibat daya graviti. Okay, bila suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlampau tinggi, tindak balas nuklear berlaku di dalam teras. Tindak balas nuklear itu adalah gas hidrogen ditukarkan kepada gas helium. Bila pertukaran unsur, ini pertukaran unsur berlaku. Okay, masa kamu belajar unsur-unsur dalam jadual berkala kan. So bila pertukaran daripada satu unsur ke unsur yang lain berlaku, dia menyebabkan tenaga haba dan tenaga cahaya dibebaskan dengan banyak. So tenaga haba, tenaga cahaya tu dibebaskan membentuk bintang.
So bintang adalah objek yang membebaskan haba dan membebaskan cahaya. So bintang yang lahir itu kita panggil bintang muda. Dan bintang muda ini akan terus berkembang sama ada dia membentuk bintang sederhana seperti matahari kita ataupun bintang besar. Okay. Nampak gambaran dia bagaimana gas debu-debu tu ditarik oleh daya graviti membentuk teras. Okay. Ini gambaran yang tadi kan. Apabila berlaku tarikan daya graviti, okay, dia akan membentuk teras. Bila bentuk teras dalam ni, tindakan nuklear dalam teras tu berlaku. Menyebabkan dia membebaskan tenaga haba dan cahaya. So dia membentuk saiz yang berbeza. Okay, kalau banyaklah debu gas, saiznya akan lebih besar. Saiz bintang tu lebih besar. So kalau saiz sederhana ni adalah matahari. Contohnya adalah matahari. So dekat angkasa lepas adalah bintang yang besar ataupun bintang super besar. So yang biru semua ni kita panggil bintang muda. Bintang muda maksudnya dia masih menghasilkan tenaga haba dan tenaga cahaya. So yang selepas ni kita akan tengok kematian bintang. Okay, apa berlaku adalah, okay, nampak gambaran ni letupan. Haba yang banyak dijana dan memanaskan lapisan bintang paling luar. Maksudnya bila berlakunya tindak balas nuklear tu, okay, dia sentiasa menghasilkan haba dan cahaya. So dia akan terus membakar, menyebabkan bintang itu mengembang, membentuk bintang yang berwarna merah. Bintang yang berwarna merah ni kita namakan raksasa merah. Okay, ni raksasa merah. Okay. Jika saiz dia tak begitu besar, bila dia habis terbakar, dia akan membentuk kerdil putih. Bintang kerdil putih. So dah matilah bintang tu. Okay. Jika bintang raksasa merah itu sangat besar, bintang itu dia akan membentuk super raksasa, kemudian dia mengecut dengan cepat dan membentuk letupan besar yang kita namakan supernova. Okay, supernova ni amat cerah dan dapat dilihat pada waktu siang. So, letupan tersebut, daripada letupan supernova, dia akan membentuk bintang neutron. Okay. Jika bintang raksasa merah tu datang daripada bintang super besar, besarlah, okay, dia akan membentuk super raksasa. Dia juga akan meletup dalam letupan supernova, tapi dia membentuk objek yang paling akhir dia adalah lohong hitam. Lohong hitam tu di mana ruang yang tengah tu terlampau kuat daya graviti dia menyebabkan cahaya pun, okay, cahaya pun tidak boleh terlepas daripada daya graviti tu. So lohong hitam tu kita nampak cahaya di pinggiran dia saja. Tengah-tengah dia tu memang gelap, tak ada cahaya. Okay, ini adalah proses kematian bintang. Okay, jom kita tengok latihan dalam buku kemahiran proses sains kamu. Okay, bintang dilahirkan daripada nebula. Gas dalam zarah debu nebula ditarik oleh, apa jawapan dia kat sini? Okay.
Cuba buka mic, jawab. Gas dan zarah debu dalam nebula ditarik oleh apa yang paling sesuai? Daya tarikan graviti. Okey, betul. Daya tarikan graviti yang kuat lalu membentuk gumpalan gas. Gumpalan gas tersebut mengecut dan termampat sehingga dia menjadi sangat padat dan membentuk teras. Okey, sini adalah teras. Apabila suhu dan tekanan dalam teras terlampau tinggi, tindak balas nuklear berlaku. Okey. Gas. Okey, ini adalah tindak balas nuklear di mana gas apa ditukarkan kepada apa? So apa yang berubah di sini? Okey. Gas hidrogen ditukarkan kepada gas helium dan membebaskan banyak tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okey, teras itu menyinar dan satu bintang dilahirkan. Okey. Dah siap? Kita tengok yang kedua. Okey, siapa nak buat yang pertama ni? Cuba bacakan jawapan yang pertama. Apa yang sesuai diletakkan di situ? Ini proses kematian bintang. Dapat tak? Haba. Okey, haba yang banyak dijana dan memanaskan lapisan bintang yang paling luar. Okey, yang paling luar. So, haba dijana dan memanaskan bintang, lapisan bintang yang paling luar. So, apa yang terbakar di sini adalah hidrogen. Gas hidrogen kan terbakar. Bila gas hidrogen tu terbakar dan lapisan tu terbakar menyebabkan bintang itu semakin mengembang jadi lebih besar. So, saiz dia akan semakin besar. Bintang akan menjadi warna merah dan dikenali sebagai raksasa merah. Cuma saiznya berbezalah. Ada yang saiz sederhana, ada saiz besar, ada saiz sangat besar. Super besar lah, sangat besar tu. So, bila dia saiz sederhana, dia akan membentuk kerdil putih. Kalau bintang tu saiz besar, dia akan berlakunya letupan supernova dan membentuk bintang neutron. Manakala kalau super raksasa merah, dia akan berlakunya letupan supernova dan membentuk lohong hitam. Okay. Boleh Oh, minta maaf.
Mana teacher nak tunjukkan? Okey, sekejap Okey. Kat sini teacher nak tunjukkan, kamu tengok. Walaupun tak ada suara tak apa. Kita tengok dia punya gambaran saiz bandingan dia. Okey, ukuran bulan kita. Okey. Ukuran bulan kita dia punya diameter 3,500. Sistem suria kita. Neptune, Uranus, Saturn. Okey. Ini adalah bintang merah. Okey, bintang raksasa merah yang kiranya dia ukuran dia yang paling kecil gambaran dia. Ini planet Jupiter. Ini bandingan planet yang paling besar, anggaran dia. Dan ini saiz matahari. Ini bintang Sirius. Ini bintang merah. Okay. Tengok saiz dia berbeza. Ini bintang Rigel, bintang berwarna biru, super size. Ini bintang biru. Okay, ni kita dah keluar daripada Bima Sakti kita. Ni super raksasa merah. Ni lagi besar daripada super raksasa merah juga. Ini bintang-bintang yang dikaji oleh NASA. So gambaran bintang di langit yang sangat besar. Dan kalau kita buka lagi kita punya universe, kita punya okay, 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya, 3 tahun, sampailah nanti 10 tahun cahaya. Tadi kita dah keluar daripada kita punya apa? Bima Sakti kan, galaksi. So dekat luar sana ada lagi bintang-bintang yang lebih besar. So dalam kita punya ni kita punya kita punya Bima Sakti tu dah keluar dah daripada Bima Sakti. So kalau kita bandingkan dengan galaksi yang ada, ini adalah galaksi Andromeda. Okay. Dan dekat luar sana ada banyak lagi galaksi-galaksi lain yang mana gambar-gambar itu ditangkap oleh teleskop Hubble yang ada di angkasa. Okey. Dapat gambarannya?
Okey, kita sambung latihan kita. Latihan nombor 3. So, labelkan kitar hidup bintang dalam rajah di bawah. So, ini adalah nebula. Okey. Nebula akan membentuk bintang saiz sederhana atau bintang besar ataupun saiz yang super besar, super large star. So, bila dia semakin membakar, dia akan membentuk kat tengah ni raksasa merah. Okay, raksasa merah kalau dia datang daripada bintang saiz sederhana, dia akan membentuk kerdil putih. Manakala kalau dia datang daripada bintang besar, dia akan mengalami super raksasa merah. Okey. Dan dia akan termampat membentuk letupan supernova. Okey, jika dia datang daripada bintang yang besar, selepas letupan supernova dia akan membentuk bintang neutron. Jika dia datang daripada bintang yang sangat besar, dia akan membentuk lohong hitam. Okay. So, kita nak masuk pembandingan saiz relatif antara bumi dan alam semesta. Okay, video tadi pun dah menunjukkan betapa kecilnya kita yang berada di bumi ni. Okay, daripada bumi berada dalam sistem suria. Sistem suria ni hanya di galaksi Bima Sakti. So, galaksi Bima Sakti adalah salah satu galaksi ataupun saiz sederhana dalam alam semesta ni, dalam kumpulan-kumpulan galaksi. So, kumpulan galaksi ni berada dalam gugusan galaksi. Okay, kita masuk dalam latihan buku kemahiran proses sains. Okay, diberi objek-objek. Okay. Objek-objek yang terdapat dalam angkasa, susun semula objek berikut dalam urutan menaik. Menaik istilah daripada kecil ke besar mengikut saiz relatif. So, yang manalah paling kecil sekali? Of course lah bumi kita yang paling kecil. So, bumi nombor 1. Selepas bumi, sistem suria. Selepas sistem suria, Bima Sakti. Selepas Bima Sakti, galaksi. Dan selepas galaksi, alam semesta. Okay. Bumi, sistem suria, Bima Sakti, galaksi dan alam semesta. Okey, sekejap Sekejap, bagi 2 minit kat teacher.
Okey, maaf. Okey, kita sambung tadi, kat sini tadi kan. Okey, bumi, sistem suria, Bima Sakti, galaksi dan alam semesta. Okey, ya soalan 2, kita nak buat bandingan. Okey, murid dibekalkan dengan secubit garam, sebiji anggur dan bakteria. Ni andaian je masing-masing berdiameter kurang daripada 0.5 mm. Okey, anggaran 9 cm ataupun bakteria anggaran 4 kali 10 negatif 6 meter. Okey, bila dia kata masing-masing berdiameter, maksudnya ini merujuk kepada yang pertama. Yang kedua ni merujuk kepada biji anggur dan yang ni merujuk kepada saiz bakteria. Kemudian kamu diberi juga diameter bilik darjah 10 meter, diameter matahari, okey, dan ini adalah diameter bumi. So sekarang ni bila dia kata bayangkan matahari adalah saiz bilik darjah. Objek manakah yang tepat untuk mewakili saiz bumi pada skala yang sama? Cara kita nak kira ialah, okay, kita nak buat bandingan saiz matahari dan saiz bumi dalam skala yang sama. Okey, macam mana dibuat ialah kita letak saiz bumi bersamaan dengan saiz diameter yang diberi. Okey, diameter bumi diberi adalah 12,700 km. Dan dia kata matahari adalah saiz bilik darjah. So saiz bilik darjah adalah 10 meter. Dan tepi ni kita letak diameter matahari yang diberi. Okay, so untuk dapatkan saiz bumi, kita pindahkan 10 ni ke sini dan dia menjadi darab. So, kamu tekan kalkulator, kita akan dapat anggaran saiz bumi. Kita tukar kepada cm, so kita tengok yang mana paling dekat. Ini ke bakteria. So paling dekat adalah saiz biji anggur. So skala yang sesuai adalah saiz bumi bersamaan sebiji buah anggur. Okay. Dapat? Ini soalan ni tak bagi kamu dalam exam, tapi kamu dapat gambaran bagaimana skala tu dibina. Okay. B, okay. Diberi pula, bayangkan sistem suria keluar daripada sempadan angin suria dan ruang suria. Okay, diameter 200 AU. 200 AU ni adalah ukuran yang digunakan di angkasa. So adalah saiz bilik darjah. Diberi ialah 1 AU bersamaan 150 juta kilometer. Okey. Bandingkan dengan saiz bilik darjah. Okey, ni gambaran, ni saiz anggaran bilik darjah. Berapakah kebesaran matahari?
Okey. Dia nak bayangkan kalau matahari tu keluar daripada ni, suria, dan ruang antara bintang itu adalah bilik darjah. So nak bayangkan matahari tu sebesar mana dalam bilik darjah dengan objek-objek yang bagi tadi. Kita ada garam, anggur dan bakteria. So kita nak cari saiz matahari. Kita perkan dengan 10 meter ni adalah saiz bilik darjah yang diberi tadi. Okay, ni adalah diameter matahari daripada soalan A tadi. Dan yang bawah ni saiz bilik darjah yang 10 meter tu anggaran dia adalah diameter 200 AU. So 200 darab dengan AU. AU tu adalah 1 AU bersamaan 150 juta kilometer. Okay, so kita pindahkan 10 pergi sebelah sini. Darab dengan 10 meter. So kita dapat 0.46. 0.46 jika kita bandingkan yang paling sesuai adalah garam. Ingat soalan A tadi? Okay, soalan A tadi garam. Okay, secubik garam adalah lebih rendah daripada 0.5 mm. Okay, jika kita nak cari skala bumi pula, kita letak bumi di sini. Per dengan 10 meter. Kita tukar sini kepada diameter bumi yang sebenar. Okay. Bila kita tukar kepada diameter bumi yang sebenar, kita bahagikan dengan AU, kita dapat 4.23 darab 10 negatif 6. So kalau kamu guna kalkulator saintifik. So saiz bumi ini kalau kita bandingkan dengan yang diberi ialah okay, berdekatan dengan 4 kali 10 kuasa negatif 6 iaitu saiz bakteria. So kalau bayangkan, okay, nak menunjukkan betapa besarnya angkasa ni. Jika angkasa itu adalah besar kita punya bilik darjah, matahari adalah sebesar garam. Dan bumi adalah sebesar bakteria. Apatah lagi kita manusia ni tak tahulah nak sebesar apa. Okay? So dapat disimpulkan tentang bumi di angkasa alam semesta. Saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk di alam semesta. Okay. Boleh? Sekarang kita nak masuk ciri-ciri bintang. Ciri-ciri bintang tadi kita dah tengok dalam video tu. Saiznya berbeza, warna dia berbeza. Okay. Dan ciri lain ataupun faktor lain yang boleh digunakan ialah suhu, kecerahan dan juga jarak. Okay. So warna dan suhu bintang. Okay, ini boleh rujuk di dalam buku teks kamu. Warna bintang daripada warna merah hingga ke warna biru. Dan anggaran saintis adalah kepanasan suhu terasnya rendah daripada 3,500 hinggalah mencapai melebihi 25,000 Kelvin. Kita pakai Kelvin kat sini. So menunjukkan daripada warna merah ke warna biru semakin panas. So saiz bintang juga berbeza seperti yang kamu dah tengok tadi. Daripada yang kerdil, raksasa dan super raksasa.
So bintang mempunyai saiz yang berlainan. Saiz yang paling besar kita panggil super raksasa. Saiz besar kita panggil raksasa. Dan paling kecil kita panggil bintang kerdil. Kecerahan sesuatu bintang yang dicerak bergantung kepada saiz, jarak daripada bumi dan juga suhu pada bintang tersebut. So bintang yang paling cerah yang dapat dilihat daripada bumi adalah Sirius. Okay, ini bintang Sirius. Dan juga bintang Rigel. Bintang Rigel kat sini. Dia ada pada buruj Orion. Penjuru ni. So tadi pun kita tengok dalam video bersamanya bintang Sirius dan bintang Rigel ini. Okey, kita masuk latihan. Nyatakan ciri-ciri pengelasan bintang. So bintang boleh dikelaskan mengikut 5 perkara tadi. Warna, suhu, kecerahan, saiz dan juga jarak. Okey, jarak. Terusnya susun warna bintang berikut mengikut urutan daripada suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. So yang pertama adalah merah, jingga, kuning. Okey, ini adalah kuning putih, putih, biru putih dan juga akhir sekali biru. Okey, seterusnya nombor 3, lengkapkan jadual berikut berdasarkan penerangannya. Okey, bintang yang sangat kecil, lebih kecil daripada matahari adalah bintang apa ni kat sini? Boleh jawab? Jawab sama-sama. Okey, apakah jenis bintang yang sangat kecil? Yang sangat kecil adalah bintang kerdil putih. Okey, bintang yang lebih besar daripada saiz matahari. Tapi 10 kali. 10 kali adalah bintang raksasa. Bintang yang 100 kali lebih besar daripada matahari adalah bintang super raksasa. So matahari ni berada di mana? Matahari adalah bintang saiz sederhana. Okay. Terusnya, apakah faktor yang mempengaruhi kecerahan sesuatu bintang? Okay, ini sama macam tadi. Bintang itu tahap kecerahannya bila kita cerak adalah saiz, jarak daripada bumi. Okay, saiz, jarak daripada bumi dan juga suhu. Menentukan kecerahan yang dapat kita perhatikan. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah bintang yang berwarna kuning dengan suhu 5778 Kelvin. Okey. Mengapakah objek tersebut dikatakan bintang? Okey, ingat tadi apa yang teacher kata? Macam mana dia boleh dikelaskan bintang? Kerana dia boleh membebaskan tenaga haba dan juga tenaga cahaya secara sendiri. Kalau planet pula, planet dia tak keluarkan cahayanya sendiri. Okey, bulan pun sama.
So terangkan proses pembentukan objek tersebut kepada bintang. Okey, kalau yang ni kita kena terangkan daripada proses nebula sehinggalah mencapai bintang muda. Macam mana berlaku? Okey. Ingat balik pada permulaan gumpalan-gumpalan gas habuk iaitu nebula akan tertarik dengan daya graviti yang kuat sehingga membentuk teras. Di dalam teras pula apabila suhu dan tekanan yang tinggi akan menghasilkan tindak balas nuklear. Yang mana gas hidrogen bertukar kepada gas helium. So tindak balas nuklear itu membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. So terbentuklah bintang muda. Okay, ini adalah latihan formatif yang terdapat dalam buku teks. Okay, kita tengok, teacher dah letak jawapan sekali lah. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan galaksi? Galaksi adalah himpunan jutaan bintang bersama gas, debu dan habuk. Uraikan pembentukan bintang, okay, macam teacher cakap tadi. Point awan nebula, point graviti, okay, pembentukan teras. Dan teras itu berlaku tindak balas nuklear. Okay, nombor 3. Ramalkan kesan yang mungkin terjadi kepada sistem suria apabila berlaku kematian matahari. Sebab matahari tu adalah bintang, so memang kemungkinan memang matahari akan berlaku kematian. Cuma anggarannya masa bila tak tahu. So apa kesan dia kepada sistem suria kita, kepada bumi terutamanya? Suhu bumi akan menjadi sangat rendah kerana tiada haba daripada matahari. Okey, bumi tak ada sumber siang dan malam dan kita semua hidupan akan mati kerana suhu terlalu rendah. Okey. 4, apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengelaskan bintang? Okey, kita mesti tengok 5 perkara. Saiz, warna, suhu, kecerahan dan juga jarak daripada bumi. Bagaimana suhu sesuatu bintang dapat ditentukan berdasarkan pemerhatian di bumi? Okey, di bumi pula suhu daripada bintang tersebut ditentukan melalui warna yang dapat dilihat daripada teleskop. So kita tak dapat nak ukur suhu, cuma kita boleh buat anggaran suhu tu berdasarkan warna bintang yang daripada image yang ditangkap. Okey, soalan sumatif sama juga, hampir sama je. So, namakah objek ni? Ini adalah bintang. Okey, apakah julat suhu kepanasan objek tersebut berdasarkan warna? Sekarang dia warna apa? Okey. Objek tersebut mempunyai cahaya yang tersendiri. Bagaimanakah hal ini boleh berlaku? Okey. So terangkan bagaimana cahaya terhasil. Okey, soalan yang seterusnya. Matahari adalah sebuah bintang, bukan planet. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawapan anda. Okey. So, matahari merupakan bintang kerana dia mengeluarkan cahaya yang sendiri. Mengapakah matahari kelihatan lebih besar dan lebih cerah berbanding benda lain dalam alam semesta? Sebab apa? Sebab matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi.
Sebab itulah kita nampak dia paling besar. Sebenarnya ada lagi benda lain yang lebih besar, cuma terlampau jauh daripada kita. Okey. Seterusnya, okey. Soalan dia, sekumpulan angkasa nak menjalankan misi ke galaksi Andromeda dengan menaiki kapal angkasa. Nyatakan pandangan anda tentang misi tersebut. Okey, ni kita punya galaksi. Ini Andromeda. Yang paling dekat lah dengan kita. So, pada pandangannya tak mungkinlah akan berjaya. Kenapa? Jarak diameter galaksi tu dah mencapai ratusan tahun cahaya. Tambah lagi dengan jarak antara Bima Sakti dengan galaksi Andromeda. Dah capai ribuan tahun cahaya. So, tak capai dengan umur manusia. Okay? Umur manusia kita pun paling ni sampai 90 kan. So tahun cahaya tak dibandingkan, so tak mampulah untuk angkasawan terus hidup dan sampai ke galaksi Andromeda. Okay, nombor 4. Jika ada ahli astronomi nak cipta kenderaan yang mampu pergi ke matahari, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada kenderaan itu? Okay, ciri apa? Ni matahari yang punya panas ni. So kenderaan tu, iaitu kapal angkasa tu perlu menggunakan bahan yang tahan haba melebihi 10,000. Okay. Perlu memantulkan haba kerana suhu dalam angkasa lepas, dalam kapal angkasa tu tak bolehlah terlampau tinggi sebab manusia tak mampu nak tahan suhu yang tinggi. So haba tu tak boleh masuk dalam kapal angkasa. Dan juga mempunyai kelajuan yang sangat tinggi kerana umur manusia dan jarak perjalanan yang sangat jauh. Okey, yang ni nanti kamu akan buat minggu depan lah. Okey, minggu depan untuk hari Selasa adalah kamu buat tipik 6. Okey, boleh buat berkumpulan, boleh buat sendiri, buat dalam bentuk video pun boleh, PowerPoint pun boleh. Nak buat dalam bentuk apa? Gambar-gambar yang kamu sambungkan jadi video klip pun boleh. Iaitu jenis-jenis bintang yang berbeza saiz, suhu, warna, jarak daripada bumi dan kecerahan bintang tersebut. So kamu cari Google bintang Sirius, bintang Deneb, Altair dan Vega. Cari gambar, nyatakan ni, nyatakan maklumatnya. Dan kamu combine gambar tersebut dalam bentuk video klip, masukkan nama. Dan nanti hari Selasa upload kat teacher. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada sebarang soalan? Ada tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita tamatkan kelas kat sini. Okey, lengkapkan dalam buku kamu tu. Bahagian yang kita buat tadi dan hantar kepada teacher, okey? Sebab teacher nak rekod kamu punya PBD ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.